Baru-baru ni ada satu klip Dr. Mak Khalid yang cakap Kedah tu, sama macam aku. Dia kata kita punya solidariti ni memilih-milih. You want to help the Palestinian? They are here. They are refugees. Allow their kids to go to school. Refugee children in Malaysia cannot go to public schools. But by doing this, you must also allow refugees from other countries. Right. Myanmar and so on. Otherwise, we are a bunch of hypocrites. Sungguh, hang betul tak dulu kat Malaysia ada pelarian Bosnia. Semua orang mau. Siap boleh masuk universiti lagi. Pasal helok. So benda tu boleh buat. Tapi lah ni, kalau nak kira kita ada banyak sangat pelarian kat Malaysia. Hampa mesti nak kata sekali lagi, hang ambil lah belah. Orang Malaysia pun tak cukup terbelah. Kan benda-benda macam tu kan? Aku pernah cakap dulu, pada saat lagi orang marah kat aku Rasulullah berhijrah tau daripada Mekah ke Madinah sebab ancaman-ancaman kehidupan di Mekah. So it's happened. Benda tu dah tunjuk dalam sejarah. Dan kalau kita kata Rasulullah SAW ni adalah contoh tauladan, benda tu dah berlaku. Pasal apa kita nak bersolidariti? Betul, ni memang betul. Hampa kena solidariti dengan apa keadaan yang tengah berlaku di Palestin lah ni. Tapi hampa tahu tak, kata dekat Malaysia ni ada ramai je rakyat Palestin yang ada di Malaysia sekarang ni yang berstatus pelarian. Pasal apa mereka lari? Pasal mereka dah kena siksa di tanah mereka, mereka lari mai sini. Dan pasal apa kita tak bagi anak-anak mereka pergi sekolah? Pasal apa Malaysia terima refugee tapi refugee tak boleh bekerja? Dan kalau nak kata orang Malaysia pun tak cukup bekerja, Malaysia adalah negara yang kita ambil buruh daripada negara luar untuk kerja dalam 3D sector. Jadi ingatlah, kita punya solidariti ni kenalah ikhlas dan jujur. Bukan solidariti bergambar-gambar sahaja. Buat masa ni semua anak-anak refugee tak boleh ke sekolah. Semua, bukanlah setakat. Banyak je sebenarnya sekolah-sekolah kat Malaysia ni. Kat Malaysia ni orang Malaysia kan baik-baik kan. So kita ada banyak je alternative learning center, kita panggil dia. Sekolah-sekolah alternatif. Kita ada banyak je sekolah-sekolah untuk pelarian, sekolah untuk anak-anak tanpa negara. Sebab pada kita orang yang buat benda ni adalah yang benda paling penting untuk kehidupan seorang kanak-kanak tu adalah pendidikan. Hang apa tak mau bagi pun tak apa, tapi hang bagi akses kepada pendidikan kat budak-budak. Biar dia boleh jadi orang melalui pendidikan. Benda tu sangat penting. Ni benda seronok nak cerita sikit. Okay, ada satu organisasi tu yang saya dengan kawan-kawan lain buat. Nama dia Buku Jalanan Cawkit. So, Buku Jalanan Cawkit ni, kita ada sekolah alternatif juga. Sekolah alternatif kita ni adalah untuk anak-anak tanpa kenegaraan yang berada di sekitar Cawkit lah. Dan anak-anak ni selalunya, anak-anak yang tak ada warga negara ni tadi, mereka ada surat beranak. Tapi surat beranak mereka tulis bukan warga negara. Tapi bila ada surat beranak, dia adalah nombor pendaftaran. So tahun ni 3 orang anak buku jalanan akan menduduki SPM buat pertama kalinya guna surat beranak mereka tu. Ada je universiti-universiti awam yang berminat nak tolong mereka ni. Tapi dia kata masalah dia when it come to nak register dia nak pakai identification apa. Kalau refugee, pertama, mereka memang ada kerakyatan negara mereka sendiri. So, hang boleh guna dia identification. 2, selalunya mereka ni ada UNHCR card juga. Macam tu. You allow them to exist in this country. So, sebab tu aku kata benda ni aku payah juga nak terang. Pasal aku bukan orang yang pakar pasal benda ni. Aku takut sekali lagi bila aku kata macam ni, aku kata, macam tu. Sebab kita dah terima mereka ni. Aku tak mau benda apa aku kata hari ni. Esok, government kata tak mau terima refugee pula. Punah. Aku depress 5 hari lepas tu. Jadi macam aku bersalah kat mereka. So, satu benda yang kita kena faham lah ni adalah people move lah ni. People are very mobile. And trans-boundaries kita bergerak di satu negara ke satu negara tu adalah satu benda yang sangat senang lah ni. So, orang berpindah randa. Dan ada orang kat tempat dia hidup dia tak elok. So, they have to run. Contohnya Rohingya. Mereka kena lari daripada tempat mereka. Cakap pasal Rohingya lagi lah. Aku rasa mau orang tampak aku sekali lagi.